mengucap, nak bercakap tak boleh nak bergerak apa semua contohnya, kemudian dia meninggal dunia waktu itu. Okey. Kalaulah dalam hatinya benar memang ada tasdiq, okey, maka dia ni kita boleh tak nak kata dia ni memang dah gaya ni macam Islam dah, tak boleh sebab dia tak mengucap. Jadi kita tak boleh nak kata. Jadi waktu tu kalau dia meninggal dunia waktu tu tak boleh untuk disolatkan, tak boleh mandi cara Islam, tak boleh dikemukakan di perkuburan Islam. Apa privilege yang orang Islam dapat dia tak dapat waktu tu. Hartanya tak boleh diwarisi oleh orang Islam kalau ada anak-anak yang dah masuk Islam contohnya. Okey, tapi di akhirat nanti dia akan selamat. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang beriman. والنطق بالشهادتين قيله شطر من أول وقيل شرطه. والنطق بالشهادتين dan mengucapkan dua kalimah syahadah. Jadi sekarang masuk perbahasan mengucap dua kalimah syahadah pula bila kita sentuh masalah muslim dan mukmin itu tadi. Qilahu dikatakan dikatakan an-nutqu bisyahadatain itu, dikatakan mengucap dua kalimah syahadah itu syatrun min awwalin. Syatrun makna juz'un aw ruknun. Juz'un min awwal aw ruknun min awwal. Ai juz'un minal iman atau ruknun minal iman. Dikatakan mengucap dua kalimah syahadah itu adalah rukun daripada iman, juzuk daripada iman. Dia itu adalah juzuk, sebahagian daripada iman itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya mafhum iman, makna iman itu sendiri bukan hanya sekadar tasdiq, at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan. Macam tu. Ada yang mengatakan sebegitu. Iqrar bil lisan dengan arti kata syahadah itu tadi. Okey, waqila syartuhu. Waqila dan dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya dia itu bukanlah juz'un minal iman, tapi dia itu adalah syartul iman. Dia itu adalah syarat iman. Okey. Mari kita tengok nombor 8. Wa huwa qaulu qaumin muhaqqiqin, yang mengatakan bahwasanya mengucap dua kalimah syahadah itu adalah juzuk daripada iman. Rukun daripada iman. Maksudnya apa rukun? Kalau tak ada rukun tak sah. Okey, rukun solat 13. Salah satunya takbiratul ihram, dia tak takbiratul ihram, sah tak solat dia? Tak sah. Begitu juga syahadah. Bila mengatakan syahadah itu adalah rukun daripada iman, maknanya orang yang tak bersyahadah dia tak dianggap beriman. Kalau begitu, kembali kepada masalah tadi, Uncle Lim tu tadi, kita kata dia dah okey, dia dah redha, dia dah pasrah, kemudian dia mati. Walaupun dalam hatinya, kalaulah benar dalam hatinya itu ada tasdiq, membenarkan Nabi, membenarkan Allah Taala, membenarkan Nabi SAW, tapi kerana dia tak mengucap maka dia tak dianggap sebagai orang yang beriman. Ini di sisi ulama yang mengatakan bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah itu adalah juzuk ataupun rukun ataupun syarat minal iman. Rukun daripada iman, juzuk daripada iman itu sendiri. Yang mengatakan bahawasanya al-iman at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan. Yang mengatakan seperti itu. Wa huwa qawlu qaumin muhaqqiqin, ini adalah pendapat satu golongan muhakkik, ahli tahqiq yang mengetahui dalil-dalil burhan-burhan yang jelas bagi masalah-masalah akidah. Minhumul Imam Abu Hanifah, antaranya adalah pendapat, antaranya yang berpendapat sebegini adalah Imam Abu Hanifah fi ahadi qawlaihi, pada salah satu daripada dua pendapatnya. Jadi beliau sebenarnya ada dua pendapat dalam masalah ini. Wa jama'atun minal asy'ariyah, dan begitu juga sekumpulan ulama asy'ariyah. Wa ikhtarahu Syekh al-Islami as-Sarakhsi wal Bazdawi minal Hanafiyah, dan Syekhul Islam as-Sarakhsi dan Syekhul Islam al-Bazdawi dari kalangan Hanafiyah pun memilih pendapat ini juga. Okey. Jadi pendapat ini macam yang kita sebutkan tadilah, kalau dia tak sempat mengucap sewaktu hidupnya maka tak dianggap langsung, walaupun ada tasdiq tapi tak ada iqrar, maka tak dianggap sebagai mukmin, tak selamat di akhirat. Wa qila syartuhu, dan dikatakan bahwasanya ia adalah syarat sahaja. Dalam memahami syarat ni pun ada khilaf juga. Okey, kita tengok nombor 9. Qala al-Imam al-Laqani, berkata Imam al-Laqani, qala al-muhaqqiquna min al-asy'ariyati, berkata golongan muhaqqiq, ahli tahqiq dari kalangan asy'ariyah, kal qadi, kita dah sebut dah sebelum ni istilah qadi, maksudnya Imam Ibnu apa nama dia? Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, wal Ustadz, maksudnya Ibnu Furak, wal Maturidiyati, al-muhaqqiquna min al-asy'ariyati wal Maturidiyati, dan dari kalangan Maturidiyah ka Abi Mansurin al-Maturidi,
Waruwiya aidan an Abi Hanifah fi ahadi qawlaihi. Dan ini juga salah satu daripada qaul Imam Abu Hanifah. Jadi qaul Imam Abu Hanifah satu mengatakan bahawasanya sah tak sah iman selagi mana tak ada syahadah. Maknanya syahadah itu adalah juzung, adalah rukun. Satu lagi mengatakan oh tidak sah, dia hanyalah syarat sahaja. Syarat untuk apa? Itu nanti akan dibahaskan. Wa ilaihi dhahaba Abu al-Husain as-Salihi wa Ibn ar-Rawandi min al-Mu'tazilah. Ini juga pendapat yang dipegang oleh sebahagian golongan Mu'tazilah, Abu al-Husain as-Salihi dan Ibn ar-Rawandi. Apa yang mereka kata? An-nutqu min al-qadiri syartun fil iman. Mengucap dari orang yang mampu. Kalau tak mampu, maka tak apalah. Ini orang yang mampu. Mengucap dari orang yang mampu itu syartun fil iman, syarat bagi iman. Kharijun an mahiyatihi allati hiya at-tasdiq. Dia keluar daripada mahiyah, keluar daripada hakikat iman. Maksudnya hakikat iman itu boleh tasawur tanpa ada iqrar, tanpa ada pengucapan itu tadi. Jadi dia bukan rukun. Berbeza hakikat solat itu kita tak boleh bayang tanpa ada takbiratul ihram contohnya. Kerana solat itu adalah apa? Fa'alun wa aqwalun muftatihatun bit takbiri wa mukhtatimatun bit taslimi. Jadi dalam itu semua ada salah satu rukunnya adalah takbiratul ihram. Jadi kalau tak ada takbiratul ihram boleh tak bayang solat? Tak boleh. Tasawur solat itu tak sempurna. Bila sebut solat itu masuk dalam ni, tak masuk sebab dia tak ada takbiratul ihram. Okey. Tapi di sini dia kata mengucap dua kalimah syahadah itu hanyalah syarat bagi orang yang mampu. Syarat iman bagi orang yang mampu. Dia keluar daripada hakikat iman. Maksudnya boleh untuk kita tasawur makna iman itu tanpa ada syarat ini, tanpa ada iqrar ini, tanpa ada mengucap ini. Kerana apa? Kerana mahiyatul iman, kerana hakikat iman itu adalah at-tasdiq. Membenarkan dengan hati. Dia benarkan dengan hati, dia taat, patuh, akur. Yang tu semua raja hati. Ada lagi? Ada. Maka dah ada iman. Jadi yang ni apa dia? Yang mengucap ni apa? Mengucap ni ulama yang berpendapat sini mengatakan ucap ni hanyalah syarat. Syarat untuk iman. Syarat apa dia? Syarat untuk apa iman? Syarat untuk sah iman? Syarat untuk sempurna iman? Macam mana? Yang ni yang ada khilaf di sini. Kalau mengatakan syarat sah iman, maka kembali kepada yang tadi. Kalau tak sah syarat, maka tak ada masyru't. Syarat sah salat kena ada wuduk. Tak ada wuduk, maka tak sah salat. Kalau kita kata dia adalah syarat sah iman, maka tak ada iqrar, tak ada iman. Kembali kepada pendapat yang pertama. Jadi bukan sebegitu. Fakhtulifa fi fahmi muradihim. Berbeza, ada perbezaan pendapat dalam memahami kata-kata, dalam memahami kehendak mereka ini. Apa yang mereka nak, apa yang mereka hendak, apa yang mereka maksudkan dengan kata mereka syartun fil iman. Faqila, maka dikatakan huwa syartun fi ijra'i ahkamil mu'minina ad-dunyawiyyati. Sifat bagi ahkam. Alaihi. Okay. Maka dikatakan ia adalah syarat untuk ijra'i ahkamil mu'minina ad-dunyawiyyati, untuk menjalankan hukum hakam dunia orang mukmin alaihi, ke atasnya. Maknanya hukum hakam dunia yang kena pada orang mukmin. Apa hukum hakam dunia yang kita sebut tadi? Apa yang wajib untuk dia, kewajipan yang dia kena buat? Solatnya, puasanya, zakatnya, apa privilege yang dia dapat, apa kelebihan yang dia dapat. Dia boleh dapat harta zakat, boleh dapat harta pusaka, dia boleh apa lagi? Boleh mengimami solat, apa semua tu. Dia akan disolat, boleh dikuburkan pada kuburan Islam. Okey. Apa kelebihan dan apa kewajipan yang dia yang dapat oleh seorang mukmin atas muka bumi, maka dia pun akan dapat juga. Hal ini akan kena teraplikasi kepada dia juga. Jadi syaratnya apa? Syaratnya dia kena mengucap tu, baru boleh teraplikasi benda tu. Kalau tidak, takkan kena. Minat tawarufi, min bayaniyah, menerangkan ahkam tersebut. Minat tawarufi, perwarisan. Wat tanakuhi, nikah kahwin. Begitu juga nak kahwin dia kena mengucap. Wassalati alaihi, salat atas jenazahnya. Wa khalfahu, salat di belakang dia jadi imam. Wa dafni fi maqabiril muslimin, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Wa muntalabatihi bis salawati waz zakawati wa ghairi dhalik. Tuntut dia supaya dia tunaikan salat, tunaikan zakat dan selainnya. Lianna, maka ini semua syaratnya apa? Syarat untuk sah kena hukum hakam ini semua adalah dia mengucap dua kalimah syahadat. Kenapa?
لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا, kerana membenarkan dengan hati itu walaupun ia adalah iman, illa annahu batinun khafiyun, tapi dia itu adalah perkara yang batin, yang tersembunyi. Fala budda lahu min alamatin zahirah, maka tak boleh tidak mesti kena ada tanda yang zahir, tadullu alaihi, yang menunjukkan kepada iman tersebut. Litunata bihi tilkal ahkam, untuk kita nak jadikan dia sebagai tempat berlegarnya hukum hakam itu tadilah, kat mana dia paksinya. Wa hadha fahmul jumhur, ini adalah kefahaman yang dipegang oleh jumhur. Okey. Dan hal yang sama juga disebut oleh Syekh Wan Ahmad. Setelah itu kita tengok baik dia, muka surat 33 atas sekali itu, apa kata Syekh Wan Ahmad? Yu'ta bihi. Bihi kembali kepada apa? Kembali kepada an-nutqi bisyahadatain. Ba' sababiyah. Yu'ta bisababi nutqihi bisyahadataini ahkama dhil imani. Yu'ta mana naibul fa'il dia? Natiquhu sebelah tu. Yu'ta bihi ahkama dhil imani natiquhu lidhaqdi birrujhani. Yu'ta natiquhu, diberi kepada orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah itu. Bihi ay bisababi nutqihi lahu, dengan sebab dia mengucapkan dua kalimah syahadah lah. Ahkama dhil imani, diberi kepadanya hukum hakam orang yang beriman. Maksudnya dia pun kena hukum hakam orang yang beriman dengan sebab dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau tidak, maka dia dikira sebagai hukum hakam orang yang kafir. Bila perang, hartanya jadi harta rampasan perang. Apa hukum hakam yang kena pada orang kafir akan kena kepadanya. Itu kalau dia macam kita sebut tadi, dia tak mengucap kerana, bukan kerana enggan. Kalaulah dia tak mengucap tu saya saja, maknanya enggan lah, bukan ada sebab yang lain. Siapa tak mengucap saja, saja tu maknanya ada keengganan dalam dirinya. Bukanlah siapa tak mengucap dah tak boleh nak sebut. Contohnya dia tu jenis bisu ke, nak bagi syarat minta reti, yang tu tak apa. Okey, yang ni dia dah akui kebenaran tapi dia tak nak mengucap, maksudnya masih ada keengganan dalam dirinya. Yang tu jelas-jelas kafir. Setelah mana mutalabah, setelah mana kita tuntut untuk dia mengucap, dia tak nak mengucap. Okey, lidhaqdi birrujhani, oleh itu hukumlah olehmu akan rujhani syartiyatin nutqi fil iman ala rukniyatih. Hukumlah akan benarnya ataupun kita kata rajih, lebih rajih pendapat yang mengatakan bahawasanya mengucap itu adalah syarat bagi iman berbanding pendapat yang mengatakan bahawasanya ia adalah rukun bagi iman. Okey, awwalul wajibati 'alal mukallaf. Benda yang pertama, kewajipan yang pertama ke atas mukallaf. Banyak yang wajib atas mukallaf ini. Okey. Tetapi apakah kewajipan yang pertamanya? Awwal wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullah ta'ala fa'rifi. Kewajipan yang pertama bagi setiap mukallaf itu, mukallaf kita dah sebut dah, aqilun balighun salimul hawati, salimul hawasi. Aqil, orang yang berakal, baligh, orang yang cukup umur, salimul hawas, selamat panca inderanya, alladhi balaghathu ad-da'wah, yang sampai kepadanya dakwah, itu adalah orang yang mukallaf. Apa yang wajib ke atas mukallaf ini? Ma'rifatullah ta'ala. Okay, azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Awal wajibin 'ala al-mukallafi ma'rifatullahi ta'ala fa'rifi. Kewajiban yang pertama ke atas mukallaf itu adalah mengenal Allah Ta'ala. Wajib-wajib di sini wajib apa? Adakah wajib aqli ataupun wajib syar'i? Kewajiban yang dimaksudkan di sini adalah wajib syar'i. Wajib syar'i, bukan wajib aqli. Adapun yang mengatakan wajib mengenal Allah Ta'ala itu adalah wajib aqli, maka itu adalah pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya wajib untuk mengenal Allah Ta'ala secara akal. Adapun kita Asy'ariyah, kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya kewajiban tersebut adalah kewajiban syar'i. Kerana apa? Kerana mengetahui adakah satu buatan itu bagi pahala, dapat pahala ataupun dapat dosa di akhirat, itu hanyalah diketahui min jihati syar'i. Hanyalah diketahui daripada syarak. Jadi kewajipan tersebut adalah kewajipan syar'i, kewajipan secara syarak. Wajib ke atas setiap mukallaf itu yang pertamanya dia mengenal Allah Ta'ala. Fa'rifi, maka ketahuilah olehmu ma ja'a fihi, ay ma ja'a fillah, apa yang datang berkenaan dengan Tuhanmu itu, berkenaan dengan Allah, wa rasulihi, dan berkenaan dengan rasulnya, al-jalil, yang mulia. Min bayaniyah, menerangkan apa yang datang, hal yang datang berkenaan dengan Allah Ta'ala dan Rasul itu. Min wajibin wa jaizin wa mustahil. Yang wajib, yang harus, dan juga yang mustahil. Ini yang kita kena tahu. Iaitu apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan apa yang harus. Begitu juga apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan apa yang harus bagi Rasul. Secara ringkasnya, semua kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala dan semua kekurangan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan makhluk ini menjadikannya ataupun tak menjadikannya itu adalah harus bagi Allah Ta'ala. Okey. Adapun secara terperinci yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yang ada dalil-dalil yang Allah Ta'ala tunjukkan, sama ada dalil secara akal ataupun secara naqal, itu ada 20 sifat. Okey. Dan lawannya pun ada 20 jugalah, jadi 40. Dan hal yang harus iaitu Allah Ta'ala boleh jadikan makhluk, boleh tak jadikan makhluk, satu. Maka ada 41. Yang wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 4. Lawannya juga 4, maka 8. Dan satu iaitu Nabi SAW boleh bersifat dengan sifat manusia biasa selagi mana sifat tersebut tidak mengurangkan darjat dan tak menyebabkan orang lari daripada baginda SAW. Maka itu satu perkara yang harus. Jadi tadi 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 8 campur 1, 9. 9 campur 41 jadi 50. Ini yang disebut oleh ulama di tanah Melayu dengan 50 simpulan iman. 50 simpulan iman itu adalah benar ni lah yang kita mengaji ni, berkenaan dengan Allah dan Rasul, yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kemudian apa itu wajib, apa itu harus dan apa itu mustahil? Yang wajib kalau kita tengok dalam kitab Ummul Barahin dah diterangkan yang wajib itu adalah mala apa hilang pula.
ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Benda yang tidak terbayang pada akal ketiadaannya. Maksudnya bukan tak terbayang di sini dengan makna terbayang, maksudnya ma la yaqbalul aqlu adamahu. Benda yang akal tidak menerima benda itu tak ada. Kena ada. Contoh macam mana? Macam kita kata bertempat bagi makhluk. Boleh tak kalau kata Zainal Abidin ada? Ada. Ada kat mana? Tak ada kat mana-mana. Tak duduk kat mana-mana. Tak ada kat mana-mana. Tak boleh. Mesti kena ada. Akal tidak boleh menerima ketiadaan hal tersebut. Menunjukkan bahawasanya bertempat itu wajib bagi diri Zainal Abidin. Bagi makhluk. Okey. Begitu juga kita kata ayah dengan anak, mana yang lagi tua? Yang lagi tua itu adalah ayah. Yang muda itu anak. Boleh tak kalau ayah muda daripada anak? Tak boleh. Akal terima tak kalau ayah tu muda daripada anak? Tak terima. Maknanya akal tak menerima kewujudan mudanya ayah daripada anak. Itu benda yang mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tak boleh menerima kewujudannya. Akal tak boleh terima adanya. Ma la yaqbalul aqlu wujudahu ataupun thubutahu. Yang tadi ma la yaqbalul aqlu adamahu. Okey, ataupun intifa'ahu. Adapun hal yang harus adalah perkara yang akal boleh terima untuk benda tu ada dan boleh terima untuk benda tu tak ada. Tak ada masalah. Kemudian kita masuk pula perbahasan berkenaan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bila kita sebut tadi, perkara yang pertama yang wajib untuk kita tahu sebagai seorang mukallaf adalah apa yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala, apa yang wajib, mustahil dan harus bagi Nabi SAW. Maka sekarang kita masuk. Apa benda yang wajib itu? Fawajibun fa'ul fasihah. Idza aradta ma'rifata ma yajibu li maulana jalla wa azza fawajibun lahu kullu sifatil azzi wal kamal. Begitu. Kalau engkau nak tahu apa yang wajib ke atas Tuhan kita, apa yang wajib, sifat yang wajib bagi Tuhan kita, maka yang wajib bagi Tuhan kita itu, yang wajib bagi Allah Ta'ala, Dzil Jalal, Sahibil Jalal, yang memiliki keagungan, yang wajib bagi Allah Ta'ala itu apa? Kullu sifatil azzi wal kamal. Semua sifat-sifat kemuliaan dan juga kesempurnaan. Itu wajib bagi Allah Ta'ala. Ini adalah iman ijmali yang kita sebut tadi. Beriman bahawasanya semua sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala sifat yang mulia. Okey, minha, min di sini apa? Min tab'idiyah. Menerangkan sebahagian daripada sifat tersebut. Maksudnya, ini musannif nak masuk menerangkan, ini sahaja sifat yang kita mampu untuk faham berdasarkan daripada dalil-dalil yang Allah Ta'ala bagikan. Allah Ta'ala bagi pada kita melalui akal ataupun melalui naqal, melalui wahyu. Minha, daripada segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak terbatas itu. Apa dia antaranya? Al-wujudu. Wujud. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Okay. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Ada. Sebab itu disebut Allah itu wajibul wujud. Wajib ada. Okay. Maksud wajib ada maknanya wujudnya Allah Ta'ala bukanlah ada yang menciptakannya. Bukanlah dengan sebab ada yang menciptakannya baru dia ada. Bahkan kewujudannya itu sentiasa ada. Maknanya dia tak boleh tak ada. Yang kita kata wajib ni tak boleh untuk tak ada adanya itu. Okey. Sekarang ada tak? Ada. Kemarin ada? Ada. 2 hari lepas ada. 3 juta tahun lepas ada. Sebelum alam diciptakan ada. Sebelum tu lagi ada. Sentiasa ada. Tak pernah tak ada. Esok ada. Lusa ada. 4 juta tahun lagi ada. Alam dah musnah pun ada. Selepas itu pun ada. Sentiasa ada. Wajib ada bagi Allah Ta'ala. Minhal wujud wal qidam thummal baqa. Antaranya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini adalah wujud, qidam, sedia ada. Maksudnya tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Tadi kita catat ada, tak pernah tak ada. Tak ada permulaan bagi wujudnya. Thummal baqa. Qidam, sedia ada, tak ada permulaan. Baqa, sedia ada, satu lagi apa? Kekal selama-lamanya. Baqa, tak ada pengakhiran. Ada, tak ada pengakhiran selama-lamanya. Okey, tengok nombor sebelah itu. Qala Syekh Wan Ahmad, berkata Syekh Wan Ahmad, ini dalam kitab Sabilus Salah. Okey. Dia kata fa in qila, kalaulah dikatakan, mungkin ada yang antara teman-teman yang berfikir lebih dalam dan dia akan dapati benda ni. Dia akan tengok tadi. Kita terang wujud. Kenapa makna wujud tadi macam ada dalamnya makna qidam? Kenapa dalam wujud tadi macam ada makna baqa? Kenapa wujud itu seolah-olah macam makna qidam dan baqa sekali dalamnya? Okey. Fa in qila, kalaulah dikatakan inna wujubal wujudi, sesungguhnya wajib wujud.
kewajipan wujud itu yastalzimul qidam wal baqa, menuntut agar adanya qidam dan juga baqa. Melazimi adanya qidam dan juga baqa. Sebab apa? Kalaulah dia wajib wujud, maknanya dia sentiasa ada sebelum ni. Kalau kita takdir, kita andaikan ada waktu sebelum ni, sentiasa ada, tak berpenghujung. Yang sentiasa ada pada waktu yang telah lalu itu disebut qidam. Sentiasa ada pada waktu yang akan datang. Waktu di sini waktu muqaddar lah. Sebab Allah Taala tak terkait dengan waktu. Itu disebut sebagai baqa. Jadi kewajipan wujud, wajib wujud itu sendiri menuntut agar ada qidam dan juga baqa. Fadzikruhuma ba'dahu mahdhu takrar. Maka menyebut, kita sebut Allah wujud qidam baqa. Wujud qidam baqa itu mahdhu takrarin, hanya semata-mata pengulangan saja. Sebab sebut Allah wujud, wujud itu dah ada dalamnya makna qidam dan juga baqa. Ini persoalan ni persoalan yang bagus. Persoalan yang bagus. Qulna, maka apa yang dijawab oleh ulama? Qulna, kita katakan, ulama'u hadzal fanni la yaktafuna bidalalati liltizam. Ulama dalam bidang ini, bidang akidah, mereka tidak hanya cukup dengan menggunakan dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam ini dalam mantiq kita akan mengaji. Dalalatul iltizam iaitu menyebut satu perkataan ataupun satu lafaz yang menunjukkan kepada suatu perkara yang lain atas jalan lazim. Okey. Bal yusarrihuna bil aqaid, bahkan mereka menyatakan secara jelas akidah-akidah itu. Kerana apa? Li shiddati khatar al-jahli fi hadzal fann. Kerana bahayanya, kerana besarnya bahaya kejahilan dalam ilmu akidah. Boleh jadi dia faham Allah Taala itu wajib wujud, tapi dia tak faham qidam dan baqa. Jadi ketika itu kena jelaskan qidam dan baqa sekali. Kenapa perlu jelaskan juga? Kerana bahayanya jahil dalam masalah akidah ni. Jahil dalam masalah akidah boleh bawa kepada kekufuran. Kerana itulah kita sebut wujud, qidam dan juga baqa. Jadi kita akan nampaklah dia punya perbahasan tu. Macam mana dia perbahasan wujud tadi? Kita dapat faham perbahasan qidam. Daripada perbahasan wujud juga dapat faham perbahasan baqa. Dan bagaimana daripada perbahasan qidam dan baqa, wujud qidam dan baqa, kita boleh faham perbahasan mukhalafatul hawadith. Ini yang saya nyatakan, yang saya sebut dalam kitab Sifat 20 Imam Sanusi. Boleh cari tengok Sifat 20 Imam Sanusi, perkembangan dan penghayatannya, lebih kurang macam tu. Saya pun tak ingat dah tajuk dah. Khilafuhu lima siwahu mutlaqa, sifat seterusnya. Mukhalafatuhu lil hawadith. Khilafuhu, berbezanya Allah Taala, lima siwahu, dengan apa yang selain daripadanya. Berbeza Allah Taala dengan makhluk. Selain daripada Allah Taala adalah makhluk. Mutlaqa, secara mutlak, maksudnya tidak ada persamaan sama sekali. Okey, tengok nombor 12. Qala Syekh Wan Ahmad, berkata Syekh Wan Ahmad, ay adamu mumathalatihi ta'ala li kaffatil makhluqat, iaitu tidak ada mumathalah, tidak ada keserupaan Allah Taala dengan semua makhluk, walau fi wajhin minal wujuh, walaupun pada satu wajah, walaupun pada satu sisi. Li'annal makhluqati, kerana makhluk ini sekarang nak terang. Macam mana kita kata Allah Taala tak sama dengan makhluk? Kalau kita faham wujud, qidam dan baqa pun kita tahu dah Allah Taala takkan sama dengan makhluk. Macam mana? Li'annaha, kerana makhluk itu imma jawahir, sama ada dia jauhar, atau a'radun, ataupun dia a'rad. Kita sebut dah jauhar itu adalah atom-atom dia. A'rad itu adalah sifat-sifat yang ada pada dia. Okey. Dia sama ada jauhar ataupun dia a'rad. Jauhar itu adalah unit-unit jisimnya itu. Unit-unit untuk objek fizikal itu. A'rad adalah sifat-sifat yang ada pada objek fizikal tersebut. Okey. Tengok macam mana. Mula kita buat hasr, kita kumpulkan semua makhlukat ini, dia sama ada jenis jauhar ataupun jenis a'rad. Wa huwa ta'ala laysa bi'aradin wala jauharin. Dan Allah Taala itu dia bukan daripada jenis a'rad dan bukan juga daripada jenis jauhar. Jadi Allah Taala tak sama dengan satu pun daripada makhluk itu. Fa huwa ta'ala la yumathilu syai'an minal mawjudati asla. Maka Allah Taala tak serupa dengan satu pun makhluk sama sekali. Okey. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kalau kita nak jelaskan lagi, kita kata macam mana? Makhluk itu sama ada jauhar dan juga a'rad. Okey. A'rad ini baharu ataupun tidak? Baharu. Sebab apa? Kita ambil a'rad yang paling jelas. Al-harakatu was-sukun wal-iftiraq wal-ijtima'. Gerak, diam, berkumpul dan bercerai. Itu jelas benda tu baharu. Yang lain a'rad-a'rad pun sama sifatnya seperti a'rad ini, pun baharu juga. Okey. Dan dia duduk pada jauhar.
Okey, jauhar itu sentiasa melazimi arak yang baru. Kita tak boleh bayang jauhar ada tapi tak ada lagi arak ada. Boleh tak kita bayang satu atom yang tak ada, nak kata dia diam pun tak, gerak pun tak. Dia berkumpul banyak atom pun tak, dia satu-satu pun tak. Tak boleh. Maksudnya atom ataupun unit ataupun jauhar itu kalau kita ambil yang paling kecil sekalipun dia sentiasa melazimi hal yang baru. Dia tak boleh ada sebelum hal yang baru. Kalaulah gerak diam, berkumpul dan pecah itu baru, maka atom ini pun baru juga. Unit ini pun baru juga. Okey, jirim ini pun baru juga. Okey, jadi dari sini kita dapat tahu bahawasanya arak dan jauhar itu baru. Okey, dua-duanya itu baru. Alam terbina daripada apa? Daripada jauhar dan juga arak. Jadi alam ini baru. Allah Ta'ala, adakah dia baru? Maksudnya adakah ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala? Tak ada. Allah Ta'ala wajibul wujud. Tak ada permulaan bagi wujudnya. Adakah pengakhiran bagi Allah Ta'ala? Tak ada. Allah Ta'ala wajibul wujud. Maksudnya dia tu mestilah baqin, mestilah kekal. Sifat Allah Ta'ala, adakah ada permulaan? Tak ada permulaan bagi sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, adakah ada pengakhiran? Tak ada juga. Allah Ta'ala wajibul wujud, sifatnya juga wajib ada pada dirinya. Tak ada permulaan, tak ada pengakhiran juga. Maka waktu itu samakah zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala dengan jauhar dan arak, sifat dan zat makhluk? Tak sama sekali. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi dari sini kita dapat faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tengok macam mana cantiknya ulama kita letak. Walaupun kita mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala ni tak ada yang datang dulu, datang kemudian. Kerana semuanya qadim. Semuanya qadim. Semuanya dah ada pada zat Allah Ta'ala. Sedia kala, sedia ada. Tak ada permulaan. Jadi tak ada yang dahulu, tak ada yang kemudian. Tetapi untuk memahaminya tu, ulama letak susun cantik dah. Mula dengan wujud. Kerana perbahasan-perbahasan yang kita nyatakan setelah itu tidak ada nilainya selagi mana benda yang kita bahas itu tak wujud. Jadi mula dengan wujud. Setelah wujud dibahaskan yang lazim dari wujud qidam dan baqa. Setelah itu yang kita faham daripada qidam dan baqa, mukhalafatul hawadith. Cantik susunan tersebut. Qiyamuhu binafsihi wa wahdatuh fi dzati wal fi'li kadzaka sifatuh. Qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ini lafaz kita kata yang telah menjadi istilah dalam ilmu kalam. Jadi berdiri di sini jangan faham macam diri kita pakai kaki. Tak boleh faham macam tu. Bukan itu makna yang dikehendaki. Berdiri di sini dah jadi satu istilah. Qiyamuhu binafsihi, al-qiyamu bin nafsi ni dah jadi satu istilah. Apa maksudnya? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsih. Okey, maksud qiyamuhu binafsih ni ada dua makna yang disebut oleh ahli kalam. Yang pertama, al-qiyamu bin-nafs dengan makna la yaftaqiru ila mahallin. Yang kedua dengan makna la yaftaqiru ila mukhassis. Makna la yaftaqiru ila mukhassis maknanya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, maksudnya Allah Ta'ala tak diciptakan, tak perlu kepada mukhassis, tak perlu kepada yang menjadikan dia, tak perlu kepada yang menentukan baginya, tak perlu kepada yang mewujudkan dia. Okey. Dan makna yang kedua, la yaftaqiru ila mahal. Maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, maksudnya Allah Ta'ala adalah zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Bukanlah dirinya itu sifat yang kena duduk pada tempat lain. Boleh beza kan? Okey. Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha agung yang ada pada dirinya itu segala sifat kesempurnaan. Macam mana Allah Ta'ala kita tak tahu hakikat. Allah Ta'ala adalah zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Bukanlah dirinya itu sifat. Kerana apa? Kerana sifat itu perlu untuk ada pada zat yang lain. Sifat itu tak boleh ada sendiri. Kalau kita kata suatu sifat tak boleh ada sendiri. Dia kena duduk pada tempat. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, maksudnya menafikan bahawasanya diri Tuhan itu adalah sifat. Bahkan diri Tuhan itu adalah zat yang ada padanya segala sifat kesempurnaan. Begitu juga bila kita sebut berdiri dengan sendirinya, menafikan bahawasanya Allah Ta'ala perlu kepada yang menciptakannya, perlu menjadikan dia, perlu yang menentukan dia. Tak perlu pada semua itu. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Tengok nombor 13. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Wan Ahmad juga. Beliau mengatakan ai la yahtaju ila dzatin yaqumu biha. Tak perlu kepada zat yang lain untuk dia berdiri pada zat itu. Maksudnya apa? Dia tu bukanlah sifat kena menempat dekat zat yang lain. Bukan macam tu. Wala ila mujidin yujiduhu. Tak perlu juga kepada yang mewujudkannya. Ai irtafa'a wa tanazzaha amma la yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi bi nafsihi. Ai ghinahu ta'ala bi dzatihi. Jadi al-qiyam bin nafsi juga disebut dengan makna al-ghina al-mutlaq. Bila kita sebut ghaniyun bi dzatihi samalah dengan makna qaimun bi nafsihi. Sama maknanya.
wa wahdatuh fi dzati wal fi'li kadzaka sifatuh. Dan esa Allah Taala pada zatnya dan fi'ilnya, kadzaka sifatuh, begitu juga pada sifatnya. Maksudnya Allah Taala esa pada zatnya, esa pada fi'ilnya, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada fi'il perbuatannya. Yang nombor 14. Qala Syekh Wan Ahmad, berkata Syekh Wan Ahmad, esa tunggal satu. Wal hasilu, kata Syekh Wan Ahmad, kesimpulannya annal kumumal mustahilata alaihi ta'ala khamsatun aw sittatun ala ma taqaddama. Kesimpulannya ada 6 kam yang mustahil bagi Allah Taala, itu ada 5 ataupun 6. Ini masuk perbahasan maqulat. Bahasan maqulat asyarah. Antaranya maqulatul kam, menceritakan tentang kam. Maqulat ni apa? Maqulat ni kita mengkaji tentang sifat-sifat yang paling universal bagi makhluk. Jadi mengaji maqulat ni untuk kenal makhluk. Tapi bila kita kenal makhluk, maka kita kenallah khaliqnya. Macam mana? Kenal ala sabilit tadad. Atas jalan berbeza. Apa yang ada pada makhluk tak boleh ada pada Tuhan. Macam tu kita kenal. Mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi daripada mukhalafatuhu lil hawadith tu kita masuk kepada perbahasan maqulat ini. Okey. Dalam maqulat kita membincangkan 10 perkara, maqulat asyarah. Salah satunya kita membincangkan tentang al-kam. Ada maqulatul kam, ada maqulatul kaif, ada maqulatul ain, ada maqulatul mata. Itu semua kita membincangkan ciri-ciri yang paling universal bagi makhluk lah. Okey, antaranya adalah kam. Apa itu kam? Kita sebut mungkin kita boleh terjemah sebagai unit lah. Okey, jadi makhluk ni sama ada dia satu unit ataupun 2 unit, 3 unit, contohnya melekat 4 unit. Dia melekat, kita kira atom tu dia melekat. Okey, dia ada banyak unit. Okey, ada juga unit yang bercerai. Satu atom sini, satu atom kat sini, pun ada unit-unit juga. Okey. Jadi unit ni sifat bagi apa? Sifat bagi makhluk. Yang kata kam ni sifat bagi makhluk. Okey, bilangan dia, ada bilangan. Okey, ada kuantiti, itu lebih tepat saya rasa. Okey, dalam dalam ilmu logik pun ada bincang benda ni. Dalam bahasa Inggeris pun ada. Mungkin ada teman-teman kita yang dalam bidang yang lain yang tahu perbahasan ni dalam bahasa Inggeris apa yang disebut. Okey, kita bincang tentang kuantiti. Okey. Jadi kuantiti tu boleh jadi dengan sebab unit-unit ni duduk dekat-dekat, disebut sebagai kam muttasil, daripada ittisal, bersambung. Ataupun unit-unit ni duduk bercerai, kuantiti ni dia bercerai maknanya duduk jauh-jauh. Ada renggang, ada jarak antara satu dengan satu yang lain. Ini disebut sebagai kam munfasil, yang bercerai. Okey. Jadi diri kita contohnya, kalau ambil diri kita ni terbina daripada banyak sel, banyak atom. Okey. Daripada kam yang jenis macam mana? Kam yang muttasil. Kam yang muttasil semuanya secara ittisal, secara bersambung. Maknanya bersentuhan antara satu unit dengan unit yang lain, bersentuhan. Kita punya kuantiti sel kita tu ada yang secara bercerai. Ada yang secara bercerai. Contohnya apa? Kita kata manusia. Manusia ada kamnya, pun ada kuantitinya juga, tapi bercerai. Satu manusia dengan satu manusia. Itu dah kira 2 manusia, 3 manusia, 4 manusia. Tapi melekat ada manusia ni, tak melekat, dia bercerai. Jadi ada 2 bentuk kam. Ada kam muttasil dan ada kam munfasil. Okey. Dan semua kam ini mustahil bagi Allah Taala. Sebab apa? Kerana kam ini menuntut agar adanya bilangan, menuntut agar adanya qadar, adanya kita kata apa? Kadaran, adanya kadar. Dan hal itu mustahil. Contohnya kalau kita kata kam muttasil, bersambung, bercantum. Jadi besar mana? Besar ni, besar lagi. Semua itu adalah kadar dan semua itu perlu pada yang menentukan. Kalau dia kata, oh tak ada penentuan, tak habis, kadar tu tak habis bagi Tuhan. Kalau dia kata Tuhan tu sentiasa, dia tu tak habis, kamnya tu tak habis. Kalau begitu Tuhan dengan makhluk akan bercampur. Waktu tu dia dah bawa kepada pendapat yang mengatakan alam dan Tuhan tu bersatu. Bawa kepada kesesatan juga. Okay. Kalau dia kata, oh tak, bukan macam tu. Tapi kamnya itu kam macam kita kata manusia tadi. Seorang manusia dengan seorang lagi manusia, Zainal dengan Ali dengan Abu, contohnya macam tu. Okey. Oh, kalau macam tu ada Tuhan yang lain lah. Kalau ada Tuhan yang lain, bawa kepada masalah apa? Bawa kepada masalah yang kita sebut sebagai tamanu.
Burhanut tamanu' ataupun tawafuq. Yang kita faham daripada ayat Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada pada langit dan bumi ini tuhan-tuhan yang lain selain Allah Taala, saya akan musnah. Ada tuhan yang lain, sekurang-kurang ada satu lagi, jadi ada dua. Ada dua tuhan, satu kata nak buat Ahmad, satu kata tak nak buat Ahmad. Yang mana satu nak jadi? Pada masa yang sama, tempat yang sama, orang yang sama. Kalau yang Tuhan A kehendak dia jadi, Tuhan B lemah. Kalau lemah ni Tuhan, yang ni Tuhan tak? Tuhan juga. Al-hukmu ala syai'in hukmun ala mithlih. Hukum bagi satu perkara, hukum bagi yang sama dengannya. Kalau yang ni lemah, yang ni pun lemah, maka Tuhan mustahil Tuhan lemah. Okey, jadi itu ternafikan munfasil. Okey, kata Syekh Wan Ahmad kesimpulannya, kam yang mustahil bagi Allah Taala ini ada 5 ataupun 6. Kam muttasilun fi dzat. Yang pertama kam muttasil pada zat itu terbina daripada unit-unit, daripada jirin-jirin. Itu mustahil. Wa kam munfasil fiha, begitu juga kam munfasil, Tuhan tu ada banyak macam orang kita kata, itu pun mustahil juga. Apa itu? Kalaulah orang persoalkan pula, kalau kam munfasil mustahil, kam muttasil mustahil, adakah Tuhan tu macam jauhar fat, seketui macam tu je, satu unit macam satu atom? Itu pun mustahil juga kita kata. Kerana apa? Itu kita samakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan tadi kita dah kata dah, laisa kamitslihi syai', mukhalifun li khalqih, tak sama dengan makhluk dia. Mustahil. Dia tak sama dengan makhluk dia. Dia Esa, dia tak sama dengan makhluknya. Kemudian kalau kita kata dia macam atom, maknanya dia kecil, ada saiz juga. Lagi kecil dari jari kita, mustahil Tuhan tu kecil, besar macam tu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua mustahil. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa kam muttasilun fi sifat. Begitu juga kam muttasil pada sifat. Maksudnya apa? Pada dirinya, pada zat Tuhan, pada zat Allah Ta'ala itu ada banyak sifat yang serupa. Itu mustahil. Dari mana tahu kemustahilan perkara tersebut? Daripada sifat qudrah itu tadi. Kalau ada dua qudrah, qudrah mana yang nak jadikan? Nak buat ahli, qudrah A ataupun qudrah B. Kalau buat qudrah B, qudrah A tak terpakai. Macam mana qudrah A tak terpakai? Sedangkan qudrah itu adalah sifat yang ta'alluq dengan semua perkara yang mungkin. Tugasnya itu menjadikan perkara yang mungkin ataupun meniadakan perkara yang mungkin. Sekarang dah terlepas dari tugasnya. Seolah-olah kita kata ada kuasa tapi tak ada benda yang dibuat. Ada tenaga tak ada benda yang dibuat. Ada kuat tapi tak ada benda yang dibuat. Jadi tak kena di situ. Jadi kalau sifat qudrah mustahil, yang lain sifat ada, yang lain sifat juga. Maka yang lain pun mustahil juga ada berlaku ta'addud. Mustahil juga ada banyak sifat-sifat tersebut. Itu kan muttasil fi sifat. Kam munfasil, ada yang lain yang ada sifat sama macam Tuhan pun mustahil juga, bawa kepada hal yang sama juga. Kam muttasil fil af'al. Kam muttasil fil af'al maksudnya apa? Kam muttasil pada suatu diri, fil af'al, perbuatan yang banyak pada suatu diri. Bitaswir al-mutaqaddim, yakni nafy al-kam al-muttasil fiha ala anna al-murad bihi musyarakatu ghairihi fi fa'lin min af'alihi. Okey. Kam muttasil fil af'al ni maksudnya macam mana? Maksudnya satu perbuatan ada dua yang buat. Tuhan dengan orang lain. Itu mustahil juga. Satu perbuatan banyak yang buat. Itu mustahil. Adapun Tuhan yang satu, Allah Ta'ala buat banyak perbuatan, itu tak ada masalah. Yang masalah bila ada musyarakah. Orang lain kongsi. Buat sekali. Kena orang lain buat sekali ni. Itu mustahil. La ta'addudul af'ali sadirati minhu. Tidaklah berbilang-bilangnya perbuatan daripada Tuhan yang satu itu bukanlah perkara yang mustahil. Idzaka ma'lumun musyahadun, kerana itu benda yang dilihat, benda yang diketahui, yang dilihat. Fanafyuhu jahdun lil darurah, maka menafikan hal tersebut adalah mengingkari perkara yang dah pasti berlaku. Wa kam munfasilun fiha, dan kam munfasil pada af'al, iaitu Allah Ta'ala boleh buat buatan, orang lain pun boleh buat buatan yang sama dengan Allah Ta'ala, itu pun mustahil juga untuk berlaku. Wal qudratul iradatul latani bil mumkinati tata'allaqani, dan qudrah dan iradah yang mana keduanya ini tata'allaqani bil mumkinat, berta'alluq dengan hal yang mungkin, yang harus. Apa itu sifat qudrah? Kata Syekh Wan Ahmad, sifatun mawjudatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, sifat yang jenis wujud, yang ada. Maksudnya dia ni bukan daripada sifat salbiah. Sifat salbiah bentuk nafi, bentuk tak ada. Apa dia sifat salbiah yang kita sebut tadi? Apa dia? Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuh bi nafsih, wahdaniyah. Ini sifat-sifat jenis salab.
As-salbu bermakna nafi, jenis nafi. Maksudnya apa? Qidam, nafi permulaan. Tak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Baqa, nafi pengakhiran. Tak ada pengakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Mukhalafatul hawadith, nafi keserupaan. Tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsih. Nafi keperluan bagi yang menjadikannya. Nafi keperluan pada zat yang lain untuk dia wujud. Kemudian wahdaniyah, nafi berbilang-bilang Tuhan. Nafi ta'ala. Ni sifat salbiah jenis nafi. Bila disebut sifatun mawjudatun, maknanya sifat yang jenis wujud. Apa dia? Sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani. Ulama mengatakan sifat ini kalaulah Allah Ta'ala singkap hijab di akhirat nanti, kita boleh nampak sifat ini. Sebab dia benda yang wujud. Dan yang wujud itu kullu mawjudin yasihu ayyura. Semua yang wujud itu boleh untuk dilihat. Jadi di akhirat nanti kita akan nampak sifat-sifat ini. Macam mana? Allah Ta'ala yang tahu hakikat. Sifatun mawjudatun, sifat yang wujud, azaliyatun, yang azali, yang qadim, yang ada pada diri Allah Ta'ala. Qa'imatun bidhatihi Ta'ala, ada pada diri zat Allah Ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin. Dengannya boleh menjadikan, boleh mewujudkan semua yang harus, wa i'damuhu, dan boleh juga meniadakan perkara yang harus, ala wafqil iradah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Apa pula sifat iradah? Iradah sifatun mawjudatun, sifat yang jenis wujud juga, sama. Qadimatun, sama juga macam tadi, azali. Zaidatun ala dzat. Zaidatun ala dzat maksudnya sifat bukanlah diri zat. Sifat ini lain daripada diri zat. Zat satu, sifat satu. Okey. Mughayiratun lidzat, qa'imatun bihi, ada pada zat Allah Ta'ala. Tukhassisul mumkina. Apa dia tugas sifat iradah? Mengkhususkan hal yang mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alih, dengan sebahagian hal yang boleh untuk jadi kepadanya. Maksudnya apa? Kalau kita kata qudrah tadi mewujudkan ataupun meniadakan. Maksudnya apa? Contoh kita kata mewujudkan Zainul Abidin, meniadakan Zainul Abidin. Boleh saja. Tapi nak tentu ada, nak tentu tak ada. Mewujudkan sifat Zainul Abidin, kulit dia kokoh contohnya. Ataupun meniadakan color sifat dia, kulit dia color kokoh tu, hilangkan color kokoh tu, ganti dengan color hitam contohnya. Okey. Siapa yang nak tentukan tu? Okey, dialah Allah Ta'ala lah tentu. Okey. Yang tadi tugas kita kata tugas qudrah, mewujudkan, meniadakan. Tapi mewujudkan, meniadakan itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sesuai dengan iradah Allah Ta'ala. Jadi iradah Allah Ta'ala ini tukhassisul mumkina, mengkhususkan perkara yang mungkin, bi ba'dhi ma yajuzu alaih, mengkhususkan ia dengan sebahagian hal yang boleh untuk jadi padanya, pada perkara yang mungkin itu. Boleh jadi dia color kuning, boleh jadi color merah, boleh jadi color kokoh, boleh jadi color putih, boleh jadi color hitam. Dia khususkan sebahagian saja daripada banyak color itu. Color apa? Color kokoh contohnya. Jadilah dia kokoh. Boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. Dan dia khususkan jadi tinggi, tak jadi rendah contohnya. Boleh jadi bulat, boleh jadi tak bulat. Dia khususkan bulat. Begitulah. Dan benda-benda yang boleh terjadi ni ada berapa? Okey, tengok di situ. Wa huwa ya'ni ma yajuzu 'alal mumkini wa huwa al-mumkinatul mutaqabilatus sittatu. Dan benda yang boleh berlaku ke atas perkara yang mungkin ini adalah hal-hal yang harus, yang mungkin, al-mutaqabilat, yang saling bertentangan antara satu sama lain, as-sittatu, yang ada 6 tu dia. Apa dia maksudnya? Yang maksud mungkinat sini maksudnya hal yang jadi ni benda yang harus juga, bukanlah benda yang mustahil, bukan benda yang wajib. Mutaqabilat maksudnya bertentang. Contohnya kalau jadi color koko, dia tak jadi color putih, tak jadi color hitam. Kalau jadi color hitam, tak jadi color merah, tak jadi color koko, tak jadi color putih. Begitulah. As-sittatu maksudnya benda-benda ini ada 6 kategori semuanya. Al-manzumatu fi qawli ba'dihim, yang dikumpul dalam puisi pada kata sebahagian ulama, al-mumkinatul mutaqabilatu, hal-hal yang mungkin yang saling bertentangan itu. Apa dia? Wujuduna wal adamus sifat. Wujuduna wal adam. Ada ataupun tak ada. Itu saling bertentangan. Itu yang pertama. Ada tak ada. As-sifatu, sifat dia. Tinggi, rendah, gemuk, kurus, hitam, putih, kelabu. Apa lagi? Sifat-sifat dia tu. Azminatun, masanya. Nak lahir tahun bila? 1993, 94, 95, 96, 2000. Amkinatun, tempat. Lahir kat Penang, lahir Kedah, Perlis, Selangor.
Kat mana nak lahir? Jihatu. Arahnya. Dia duduk arah mana ni? Kiri, kanan, atas, bawah. Duduk kat atas rumah, duduk kat bawah rumah, duduk kat mana? Itu semua benda yang harus. Boleh je mana-mana Allah Ta'ala tentukan. Dengan iradahnya, Allah Ta'ala menentukan. Kadzal maqadiru. Begitu juga yang kena maqadir. Kadarnya. Kadarnya itu. Tahu mana? Besarnya, kecilnya. Rawat thiqat. Ini yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang dipercayai. Allatani qudrah dan iradah yang mana keduanya ini bertaalluk dengan semua hal yang mungkin. Apa makna ta'alluq? At-ta'alluqu tengok nombor 17, talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Ta'alluq itu adalah talabus sifati. Sifat itu menuntut amran zaidah. Zaid di sini bukan dengan makna ziyadah, tambahan. Kalau kita terjemahkan perkara yang tambahan, tak kena. Ziyadah di sini dengan makna mughayarah, yang berbeza. At-ta'alluq talabus sifati, ta'alluq itu adalah suatu sifat menuntut akan suatu perkara mughayiran liqiyamiha bidzat. Perkara yang berbeza dengan adanya sifat itu pada zat. Itu dia. Apa dia disatakan? Yang pertama, faham sifat dengan zat. Okey, kalau kita buat contoh yang lebih mudah. Dia kata Ali zat dia. Apa sifatnya? Dia ada tenaga, kita kata. Dia ada tenaga. Kuasalah. Okay, dia ada tenaga. Ali ada tenaga. Tenaga tu sifat dia, kita kata. Okey. Tenaga tu duduk pada siapa? Duduk pada Ali. Yang tu yang kata qiyamuha bidzat, qiyamus sifati bidzat. Adanya tenaga itu pada Ali. Berdirinya tenaga itu pada Ali. Duduknya tenaga itu pada Ali. Melekatnya tenaga itu pada diri Ali. Okey. Okey. Ada tenaga pada Ali, dah cukupkah untuk kita faham tenaga? Ataupun adanya kuat pada diri Ali, dah cukupkah untuk kita faham kata Ali kuat? Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Sebab apa tak cukup? Kerana sifat tu, sifat kuat, sifat tenaganya itu tuntut satu perkara yang lain. Bukan hanya sekadar adanya sifat itu pada zat. Dia tuntut lagi perkara yang lain. Apa dia tuntut? Dia tuntut Ali tu boleh angkat batu ke? Dia kata, oh dia ni ada tenaga, dia ni kuat. Dia boleh buat apa? Dia boleh angkat batu ke? Boleh angkat kayu ke? Tak, sebenarnya dia angkat. Okay, tapi dia boleh tak angkat? Dia boleh angkat batu, dia boleh angkat kayu, dia boleh angkat meja. Contohnya. Waktu tu barulah kita kata Ali kuat. Jadi benda yang dituntut tadi. Benda tu itu yang disebut sebagai ta'alluq. Okey, kalau dah tak ada Ali kuat, dia boleh buat apa? Boleh angkat meja? Tak boleh. Angkat batu kayu? Tak boleh. Bangun boleh tak? Bangun tak boleh. Buat apa? Tak ada. Sebab nak faham kuat tu, kena faham benda tu. Kena faham amrun zaid tersebut. Okey, kena faham hal tersebut. Itu yang disebut sebagai ta'alluq. Begitu juga bila kita kata Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa, maksudnya apa? Kuasa Allah Ta'ala ni kuasa menjadikan ataupun meniadakan. Meniadakan, menjadikan apa dia? Semua makhluk. Jadi ta'alluqnya dengan semua makhluk. Allah Ta'ala menjadikan, meniadakan semua makhluk. Ataupun sebahagian ulama menyebut hal ini dengan tugas sifat. Dia kata tugas sifat. Itu bahasa yang lebih mudah nak faham. Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mewujudkan ataupun meniadakan semua makhluk. Jadi ta'alluqnya dengan semua makhluk. Allah Ta'ala berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk menentukan wujudnya ataupun tak wujudnya. Menentukan sifatnya. Menentukan masanya. Menentukan tempatnya. Menentukan kadarnya. Menentukan arahnya. Arahnya, masanya, wujudnya siapa? Makhluk. Jadi sifat qudrah dan iradah dua-duanya ta'alluqnya dengan makhluk. Apa makhluk tu? Makhluk tu adalah hal yang mungkin lah. Sebab tu dia kata di sini wal qudratul iradatul latani bil mumkinati tata'allaqani bil mumkinat. Ta'alluqnya itu dengan mumkinat. Kaitannya itu dengan mumkinat. Mewujudkan, meniadakan mumkinat, menentukan mumkinat, hal yang harus. Adapun yang mustahil, adapun yang wajib, maka tak termasuk dalam qudrah dan juga iradah. Kerana apa? Kerana yang wajib itu tak perlu untuk diwujudkan lagi. Dia dah wajib ada dah. Tak boleh untuk ditiadakan. Maka tak ta'alluq dengan qudrah. Tak perlu untuk kehendak. Nak tu. Tak perlulah sebab dia dah sedia ada. Yang wajib. Yang mustahil memang takkan boleh untuk ada. Maka mustahil lah untuk dikehendaki. Jadi tak ada ta'alluq.
Tak boleh untuk dikehendaki benda yang mustahil dah. Kalau kehendaki benda yang mustahil, seolah-olah Tuhan tu tak tahu apa yang mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala al-alim. Jadi ta'alluq qudrah dan iradah hanya dengan hal yang harus sahaja. Anda rasa cukup sekadar itu untuk sesi kali ini. Yang mana yang salah, yang silap, minta ampun, minta maaf, minta dibetulkan. InsyaAllah kita sambung minggu depan pada kata nazim wala yajuzu an taqula al-qudrah fa'alatun wanzur li fi'lil qudrah. Baik, itu saja. Kalau ada apa-apa persoalan silakan. Yang mana tahu nak jawab, yang tak tahu nak beritahu tak tahu. Kalau tidak ada, kita sambung pada sesi minggu depan. Assalamualaikum. Soalan. Ya. 12 ta'rif kepada iradah itu sifatun mawjudatun qadimatun zaidatun 'ala zat. Ya. Bukan terjemahan dia tambah ataupun ziyadah. Ya, bukan tambah, bukan ziyadah. Okey, bukan tambah, bukan ziyadah. Memang dalam bahasa Arab ziyadah dengan makna tambah. Okey. Tambah atas zat tak kena tu. Maksud zaidatun 'ala zat ni maksudnya apa? Mughayiratun lidzat. Kenapa disebut zaidatun 'ala zat? Itu persoalan dia yang kita kena faham. Kenapa disebut zaidatun 'ala zat? Okey. Ini kerana nak membezakan sifat ini dengan sifat salbiah dan juga sifat nafsiyah. Nak bezakan. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni yang kita tahu kita boleh bahagikan kepada beberapa kategori? 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiah, sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Okey. Sifat salbiah kita sebut dah. Sifat salbiah ni jenis nafi. Jadi dia jenis adam, dia jenis tak ada. Sifat salbiah ni dia jenis tak ada. Nafi-nafi semua. Tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, tak ada kesempatan. Okey, itu satu. Kemudian ada sifat yang mana dia itu adalah diri zat. Apa dia? Iaitu wujud. Contohnya, kalau kita bagi, ini mengikut pendapat Imam Abdul Hasan Asy'ari. Kita kata, Zainal ada tak? Zainal Abidin ada tak? Ada. Tunjuk mana ada dia? Tunjuk kena dekat zat betul tak? Bila tunjuk Zainal Abidin ada, tunjuk dekat dia, kena pada diri dia. Jadi, al-wujud ainul mawjud. Wujud itu adalah diri kepada yang wujud itu. Jadi, sifat wujud itu adalah ainul zat, adalah diri zat. Jadi untuk membezakan sifat ini, sifat ma'ani disebut dia ni adalah sifatun mughayiratun lidzat, sifatun zaidatun 'ala dzat. Dia bukanlah diri zat tapi dia lain. Dia sifat yang lain, dia bukan diri zat, beza dengan wujud. Jadi wujud sifat yang dia adalah diri zat, salbiah adalah adam, jenis tak ada, ataupun kita sebut an-nafyu, jenis nafi. Adapun ma'ani maka dia tu sifat yang wujud yang mana dia tu bukan zat. Jadi dia lain daripada zat. Lain daripada zat tapi dia tak boleh la tanfakku 'anil zat. Dia lain daripada zat tapi dia tak boleh berpisah daripada zat. Dia lain daripada zat tapi tak boleh untuk pisah zat. Maksudnya tak boleh terbayang ada kudrah Tuhan tapi tak ada zat Tuhan, itu tak boleh. Kudrah Tuhan sesat ada pada zat Tuhan. Dia berbeza. Jadi kita faham mafhum zat itu satu perkara, mafhum sifat-sifat ni, qudrah, iradah, ilmu, nahiyah tu satu perkara yang lain. Jadi dia tu zaidatun 'ala dzat. Dia tu mughayiratun lidzat. Tapi la tanfakku 'anil dzat, tak terpisah daripada zat. Kerana itulah disebut di sini zaidatun 'ala dzat. Kemudian nanti masuk yang seterusnya adalah kategori sifat maknawiyah pula. Yang maknawiyah ni dia masuk dalam hal lah. Hal. Nak kata ada pun tak ada pun tak. Itu nanti kita akan masuk kepada perbahasannya. Jadi terjemahan yang tepat untuk mughayarah tu apa? Bagi saya berbeza. Berbeza mughayarah. Sifat yang wujud, yang qadimah yang sedia ada, yang berbeza daripada zat. Bukan zat lah. Okey. Cuma kenapa ulama agak berjaga-jaga dalam menggunakan perkataan mughayarah ataupun al-ghair? Kerana lafaz al-ghair itu dalam bahasa Arab dia memberi makna ataupun memberi isyarat bahawasanya dua benda yang berbeza yang boleh infikah, yang boleh terpisah. Sebab itu sebahagian ulama tak menyebut lafaz ghair. Kan kita pernah dengar disebut sifat la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Sifat itu la hiya huwa, bukanlah dia itu Allah Ta'ala. Wala hiya ghairuh, bukan dia juga ghairullah. Kenapa dinafikan ghair di situ? Kerana
lafaz al-ghair itu membawa makna al-ghairain, dua benda ataupun al-ghairan itu dua benda yang berbeza yang boleh infikak. Ni dia masuk dalam milah perbahasan dia. Dari mana datang ni? Datang masalah ni daripada zaman Mu'tazilah lagi. Dalam nak memahami sifat Allah Taala tu. Jadi bila sebut ghair itu ada makna disebut. Jadi ulama agak taharrush, agak kita tak selesa lah untuk menggunakan lafaz ghair tersebut. Bila datang mutaakhirin, mereka dah perhalusi hal tersebut, dah sebut dah apa yang berbeza, apa yang sama. Dari segi mafhum, dah sebut mafhum berbeza-beza ataupun macam mana, itu dihuraikan oleh mutaakhirin banyaklah benda itu. Allahu a'lam. Okey, jelas? Wajib akli dengan wajib syar'i. Waalaikumsalam. Wajib akli dengan wajib syar'i. Wajib akli adalah yang berdasarkan kepada akal. Ini secara mudahlah. Okey. Wajib akli berdasarkan kepada akal, wajib syarak berdasarkan kepada syarak. Maksudnya, wajib syarak hanya berlaku bila mana ada syarak. Bila ada syarak? Bila mana ada bi'atsatur rasul. Bila ada pengutusan rasul membawa syariat. Waktu itu baru ada wajib syarak. Apa itu wajib syarak? Wajib syarak itu adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib ni wajib taklif tu lah. Hukum taklif itu. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dosa. Yang tu yang kata wajib syarak tu. Adapun wajib akli adalah ma la yaqbalul aqlu. Wajib akli ma la yaqbalul aqlu adamahu aw intifa'ah. Perkara yang akal tak boleh menerima benda tu tak ada, tak boleh menerima benda tu ternafi. Mesti kena ada. Macam kita kata mesti bapa tu ada pada anak. Itu wajib. Wajib syarak kah? Wajib syarak maknanya nanti masuk syurga dapat pahala sebab bapa tu ada anak. Tak. Bukan sebab tu. Wajibnya wajib apa? Wajib akal. Wajibnya wajib akal. Akal kata macam tu. Akal tak boleh menerima sebaliknya. Akal ni benda yang Allah Ta'ala dah buat dalam diri kita, built in, ilmu yang kita dah tahu. Sebab tu ada sebahagian ulama mengatakan akal itu adalah ilmu. Akal itu sendiri adalah ilmu. Okey. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui hukum akal, maka dia tak ada ilmu. Ataupun lebih daripada itu, sebagian ulama mengatakan bahawasanya hukum akal itu adalah akal. Man lam ya'rifi ahkam al-aqli ataupun man lam ya'rifi al-hukm al-aqliyah falaysa lahu aqlun. Barang siapa yang tak mengetahui hukum akal, maka tidak ada baginya akal. Itu kalau tak silap saya ada diriwayatkan daripada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, sahibul waraqat fi usul al-fiqh. Okey. Lagi ada apa-apa soalan yang berkaitan? Ya, silakan. Lagi dah wasyartun fi ijra'il ahkam al-mu'minin ad-dunyawiyah pada syaratul iman. Syaratuhu syarat untuk bersyahadatain itu. Maknanya hukum ahkam iman tu berjalan di dunia. Untuk menjalankan ahkam tu di dunia, maknanya dia hakikatnya beriman. Sekali lagi tak jelas, sekali lagi. Macam mana? Wa syartun fi ijra' ahkam al-mu'min ad-dunyawiyah. Untuk bersyahadatain ini adalah untuk menjalankan hukum hakam dia di dunia, tapi hakikatnya dia telah beriman. Nanti bila mana akhirat dia telah di kalangan orang beriman ataupun okey. Okey, baik, insya-Allah. Okey. Jadi yang mengatakan bahawasanya dia itu adalah syarat, kan? Syarat apa? Syarat li sihhati ijra'il ahkamid dunyawiyah. Syarat sah untuk kita mengaplikasikan hukum hakam di dunia. Imannya macam mana? Imannya tu tengok pada tasdiq dia. Tasdiq tengok dekat mana? Fil qalbi. Nampak tak? Tak nampak. Fa huwa bainahu wa bainallah. Maka benda tu antara dia dengan Allah Taala saja. Jadi kalau dia mengucap dia kalimah syahadah, nahnu nahkum bil zawahir. Kita hukum secara zahir. Dia ni dah beriman. So apa? Kalau dia tak beriman, dia tak akui, maka takkanlah dia nak mengucap. Jadi kita menghukum. Jangan suuzzon pula. Kita dah menghukum dia beriman, dan kita dengan sebab dia mengucap tu, maka hukum hakam dunia akan kena dekat dia. Apa yang orang mukmin dapat, dia akan dapat. Apa yang orang mukmin kena, dia akan kena. Macam tu. Di akhirat itu melihat kepada dia punya, tengok pada iman dia. Ada iman atau tidak. Kalau tak ada iman, maka dia dianggap sebagai munafik. Itu sahaja. Okey, jelas yang tu? Okey, baik. Lagi ada apa-apa soalan? Page yang 33 tu, yang dekat bahagian talazum wujud kita makhluk tu kan. So kan dia kata bali syarihu sampai akhir tu kan. Li syiddati qadri jali. So kalau lah kata kita sebut maksudnya tidak sebut
sifat bakok dan juga kidam tu sekali, maksudnya sebut wujud saja, lepas tu apa maksudnya apa contoh untuk benda tu, maksudnya di syiddati khataril jahli tu. Contoh yang lain. Kan maksudnya Oh, okey. takut tu kan. Contoh khataril jahli tu. Okey. Ada orang yang bila kita sebut Allah Ta'ala wujud, ya dia faham Allah Ta'ala wujud, wajib wujud. Tapi dia masih tertanya-tanya, tak ada penghabisan ke wujudan Allah Ta'ala? Kita dah mengaji banyak, mungkin kita tak rasa benda tu. Okey. Orang yang baru mengaji, kita waktu kecil-kecil je, kanak-kanak, kita kata Allah Ta'ala tu wajib wujud. Tapi dia tertanya, ada penghabisan tak wujud Allah Ta'ala? Ataupun mula tak wujud Allah Ta'ala? Jadi kerana bahayanya hal-hal tersebut, jadi dinyatakan wajib wujud. Bila kita mengaji memang kita faham lah secara lazimnya. Kalau wajib wujud tak ada penggunaan, tak ada akhirat. Kerana itu disebut Allah Ta'ala wujud, qidam dan juga baqa itu. Dan ni juga saya dah terang macam saya sebut tadi dalam buku Sifat 20 itu, macam mana perbincangan sifat-sifat salbiah itu sebenarnya di sisi mutaqaddimin minal asy'ariyah, Al-Imam Al-Ghazali dan juga ke atas, semua itu dibincangkan dalam perbahasan wujud Allah Ta'ala. Bila bincang wujud Allah Ta'ala, bincang tentang qidam, bincang tentang baqa, bincang tentang mukhalafatul hawadith, bincang tentang qiyamuh binafsih. Itu perbahasan-bahasan itu semua adalah perbahasan wujud. Kemudian mereka masuk pula bahasan sifat ma'ani. Tauhid biasanya satu perbahasan, bahasan wahdaniyah ada perbahasan dia sendiri. Jadi wujud dan cabang-cabang yang ni. Kemudian perbahasan wahdaniyah, kemudian bahasan sifat ma'ani. Gitu. Itu cara mutaqaddimin lah. Dan mutaakhirin caranya dia ikut kategori yang kita sebut tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Adapun masalah khatarul jahli macam yang sekadar taswir yang anda boleh bagi yang macam itulah taswir dia. Allahu a'lam. Ada apa soalan? Apa beza mahal dengan makan? Mana? Beza mahal makan. Mahal dengan makan. Okey. Sekadar yang anda tahu tak ada beza. Boleh jadi dalam kitab-kitab yang lebih besar dia sebut beza mahal dengan makan. Satu makan daripada kana yakunu kaunan lah. Makanan. Okey, al-kaun ada, jadi makan tempat dia ada lah. Okey, mahal daripada halla yahullu, mahal tempat dia duduk tu. Tempat dia menetap. Jadi sekadar yang anda tahu tak ada beza. Kalau tiba-tiba ada beza, itu mungkin bezanya dari segi istilah. Mungkin ada yang membezakan dari segi istilah. Dari segi lughah pun kadang-kadang ada beza yang kita tak tahu. Yang tu kena tengok dalam kitab-kitab yang besar macam Furuq Lughawiyah, kitab-kitab Lisanul Arab, dia akan sebutlah benda-benda tu, perbezaan antara lafaz tersebut. Yang sekadar nak tahu mahal dengan makan tak ada beza lah. Mungkin dari segi i'tibar lah kalau kita tengok dari situ. Makan dengan i'tibar kaun, dia duduk di situ. Mahal dengan i'tibar halla, dengan i'tibar hulul, dia meletak di situ. Jadi beza, hulul tu dia mai dan duduk di situ. Kaun itu dia ada di situ tanpa melihat dia mai di mana kan. Itu kalau kita tengok dari segi bahasa. Tapi sekadar yang anda tahu sama aja, mahal dengan makan sama saja. Allahu a'lam. Kalau ada yang lain mungkin ada yang tahu, teman-teman yang tahu perbezaan hal tersebut boleh berkongsi. Lagi ada apa soalan? Yang terakhir mungkin kalau ada. Sebelum kita tutup. Kalau tak ada mungkin cakap itu saja, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Zainul. So student jangan lupa isi kehadiran. Kemudian kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.